Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri nota bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Kali ini, kita akan membincangkan tentang unit 7. Siapakah lebih hebat? Dengan tajuknya Dilema Anak Remaja. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 2.3. Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. Manakala standard pembelajaran kita adalah 2.3.1. Menganalisis situasi tekanan daripada rakan sebaya. Isi pembelajaran kita pada kali ini adalah merujuk halaman 42 dan 43 buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis pada halaman 42 buku teks kamu. Hani ialah ahli pembimbing rakan sebaya atau PRS di sekolahnya. Dia diberi tugasan untuk menemu rahmah rakan sebaya tentang tekanan yang pernah dialami di sekolah atau di luar sekolah. Hani telah mengenal pasti beberapa contoh situasi tekanan daripada rakan sebaya dan membuat analisis serta mendokumentasikannya. Berdasarkan pernyataan yang telah kita baca tadi, perbincangan kita kali ini akan fokus untuk menganalisis beberapa contoh situasi tekanan daripada rakan sebaya dan tindakan yang boleh diambil untuk mengatasinya. Kita akan membincangkan tentang beberapa contoh situasi tekanan daripada rakan sebaya yang telah dikenal pasti oleh Hani. Situasi tersebut boleh dilihat di halaman 42 dan 43 buku teks kamu. Mari kita lihat situasi yang pertama. Apakah situasi yang dialami? Fazli disuruh oleh rakan-rakannya membuat tatu. Fazli tertekan kerana dia tahu ibu bapanya pasti memarahinya jika dia bertatu. Tambahan pula, bertatu adalah haram di sisi agamanya. Jenis tekanan yang dihadapi oleh Fazli adalah tekanan yang negatif. Kategori adalah menunjukkan kesan yang diterima oleh Fazli adalah kesan secara langsung. Dan analisis ini dinamakan dengan dilema oleh rakan sebaya. Apakah penyelesaiannya? Situasi yang dihadapi oleh Fazli adalah sesuatu yang perlu dihadapi dengan bijak. Kelebihan Fazli adalah dia tahu bahawa di sisi agama bertatu adalah haram. Namun desakan daripada rakan-rakannya yang menyebabkan dia tertekan. Tindakan yang boleh diambil oleh Fazli ialah Fazli seharusnya mengambil keputusan menjauhi rakan-rakannya itu. Didikan agama yang diperolehinya akan membolehkannya berfikir secara waras di mana dia tahu membezakan perbuatan yang betul dan salah. Secara tidak langsung, dia tidak mengecewakan ibu bapanya dan ibu bapanya pasti bangga dengan tindakannya itu. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah situasi kedua. Situasi yang dialami. Malati mahu sikap Nandini yang pemalas dan suka meniru kerja sekolahnya diubah. Tetapi, Malati tidak sempat menerangkan niatnya.
Nandini telah menuduhnya tidak setia kawan. Malati dan Nandini kini tidak bertegur sapa. Malati sungguh tertekan kerana salah faham ini. Malati mengalami jenis tekanan negatif dan positif. Kesannya adalah secara langsung kepada Malati. Analisis yang dibuat oleh Hani menunjukkan ini adalah masalah komunikasi tidak berkesan. Mari kita lihat apakah penyelesaian kepada situasi ini. Malati seorang rakan yang baik, tetapi tindakannya telah disalahfaham oleh rakannya Nandini. Salah faham yang timbul telah menyebabkan hubungan mereka berdua menjadi renggang. Tindakan yang boleh diambil oleh Malati ialah Malati tidak boleh berputus asa untuk mencari jalan menerangkan keadaan yang sebenar kepada Nandini. Sekiranya Nandini tidak mahu bertemu dengannya, Malati boleh menggunakan orang tengah, iaitu orang yang dipercayai dan dihormati oleh Nandini untuk bertemu dengan Nandini. Mungkin penjelasan daripada orang tengah akan memulihkan semula hubungan mereka berdua. Jadi ini adalah dua situasi awal tentang beberapa contoh situasi tekanan daripada rakan sebaya yang telah dikenal pasti oleh Hani. Mari kita lihat pula apakah situasi ketiga. Situasi yang dialami. Ana sukakan perhatian. Dia tidak suka jika dianggap ketinggalan dalam semua perkara, terutama yang berkaitan dengan gadget baharu. Dia akan memaksa ibu bapanya membelikannya gadget yang lebih terkini jika ada kawannya yang sudah memperolehnya. Jenis tekanan yang dihadapi oleh anak ialah tekanan negatif. Ini berlaku secara tidak langsung kepada anak. Analisis yang dibuat menunjukkan anak adalah seorang yang boros dan suka menonjol. Mari kita lihat apakah penyelesaian dan tindakan yang boleh diambil oleh anak untuk mengatasi masalah ini. Mahukan perhatian adalah satu sikap yang selalunya ada pada anak remaja. Remaja akan melakukan apa sahaja untuk menarik perhatian orang di sekelilingnya. Begitu juga dengan Ana. Namun, sikap Ana yang boros semata-mata untuk menarik perhatian rakan-rakannya adalah satu perbuatan negatif yang boleh merosakkan dirinya. Jadi, tindakan yang boleh diambil oleh Ana ialah seseorang yang rapat dengan Ana perlu bertemu dengan Ana dan menasihatinya secara berhemah supaya Ana sedar bahawa sikapnya itu salah. Ana perlu diberi kesedaran bahawa dia juga boleh menarik perhatian orang lain dengan perbuatan yang positif. Ini adalah tindakan yang boleh rakan lain bantu anak untuk menyelesaikan masalah peribadi yang dihadapi oleh anak. Antara perbuatan positif yang boleh digunakan untuk menarik perhatian orang lain antaranya ialah kejayaan dalam pelajaran. Sudah pasti jika kita berjaya dalam pelajaran, orang akan memberi perhatian kepada kita. Seterusnya kita lihat pula situasi yang keempat. Situasi yang dialami. Gabriel menyertai kelab seni mempertahankan diri di sekolahnya. Walaupun Gabriel rajin berlatih, namun jurulatih tetap menyatakan prestasinya kurang baik dan Gabriel selalu dibandingkan dengan rakan sepasukannya yang lain. Gabriel berazam untuk berlatih dengan lebih gigih. Jenis tekanan yang dihadapi oleh Gabriel adalah tekanan yang positif dan negatif. Dan kesan yang diterimanya adalah secara tidak langsung. Analisis menunjukkan Gabriel adalah menjadi mangsa
perbandingan. Apakah penyelesaian dan tindakan yang seharusnya diambil oleh Gabriel? Perbandingan dengan orang lain selalu menjadi masalah besar kepada remaja. Mereka selalu melihat perbandingan itu sebagai sesuatu yang negatif. Bagaimanapun, ia berbeza dari segi penerimaan oleh Gabriel. Gabriel melihat perbandingan yang dibuat terhadapnya dari sisi negatif dan positif. Ini tindakan yang seharusnya diambil oleh Gabriel. Jika dilihat dari sudut negatif, perbandingan itu pasti akan menjatuhkan semangat Gabriel. Namun sikap positif yang ada pada Gabriel sebaliknya menyebabkan dia semakin berazam untuk berlatih dengan lebih gigih. Sikap Gabriel ini patut dipuji dan dijadikan contoh oleh anak remaja yang lain. Ini adalah satu contoh bagaimana sikap positif dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang timbul. Kita akan terus membincangkan tentang contoh situasi tekanan daripada rakan sebaya yang telah dikenal pasti oleh Hani. Ini adalah situasi yang kelima. Situasi yang dialami. Angle ialah murid baru di sebuah sekolah. Dia dibawa oleh pak ciknya bersekolah di kawasan bandar. Dia berasa dirinya dipinggirkan oleh rakan-rakan sebayanya. Dia juga sukar untuk menumpukan perhatian kepada pelajaran dan suka menyendiri kerana sering teringat keluarganya. Dia tidak berani merungut kepada pak ciknya. Jenis tekanan yang dihadapi oleh Angle ialah tekanan yang negatif. Ini akan memberikan kesan secara langsung kepada Angle. Analisis yang dibuat menunjukkan Angle tiada kemahiran komunikasi. Mari kita lihat apakah penyelesaian dan tindakan yang sepatutnya diambil oleh Angle untuk mengatasi masalah ini. Sebagai orang baru, kita pasti akan menghadapi masalah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di tempat baru. Inilah yang berlaku kepada Angle apabila dia berpindah ke sekolah baharu. Yang paling dibimbangi ialah situasi tersebut boleh menyebabkan prestasi pelajarannya juga merosot. Jadi, apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh Angle? Angle perlu berani untuk menceritakan masalah itu kepada pak ciknya kerana jika dia terus berdiam diri akan menyebabkan dia stres dan boleh mengalami kemurungan. Angle juga perlu berusaha mencari kawan baharu supaya dia tidak rasa berseorangan. Berkawan akan membolehkannya kembali merasai kegembiraan dalam kehidupannya. Itu adalah antara tindakan yang sepatutnya diambil oleh Angle untuk mengatasi masalahnya. Seterusnya kita lihat apa pula situasi yang keenam. Situasi dialami. Melly berasa cemburu dengan rakan-rakan sekelasnya yang lebih menonjol dalam mata pelajaran matematik. Dia menghadiri kelas tuition dan rajin membuat latihan. Keputusan ujian Melly semakin meningkat tetapi Melly masih belum berpuas hati. Untuk situasi ini, jenis tekanan yang dihadapi oleh Melly ialah tekanan yang positif dan dia menerima kesan secara tidak langsung dari masalah ini. Analisis yang dibuat menunjukkan ini adalah satu persaingan yang sihat yang berlaku dalam diri Melly. Mari kita lihat penyelesaian dan tindakan yang boleh diambil oleh Melly. Kebiasaannya, cemburu memberikan kesan negatif. Tetapi seseorang yang positif akan menangani sikap cemburu itu dengan cara yang positif.
Meli seorang yang mahu menonjol kerana kepandaian dalam mata pelajaran matematik. Tetapi dia sedar ada rakannya yang lebih pandai daripadanya. Jadi apa tindakan yang perlu dilakukan oleh Meli? Usaha Meli menghadiri kelas tuition dan rajin membuat latihan adalah satu tindakan yang bijak untuk mengatasi rakan sekelasnya dalam mata pelajaran matematik. Sikap positif Meli itu pasti akan membantunya menghasilkan keputusan yang diharapkannya. Ini sebenarnya adalah persaingan sihat antara Meli dan rakan-rakannya. Begitulah kesemua 6 situasi yang telah dikenal pasti oleh Hani yang telah kita bincangkan satu persatu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas bagaimana cara yang sepatutnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, cikgu mahu kita lihat bahagian aktiviti yang terdapat di buku teks kamu. Mari kita baca apakah soalannya. Temu ramah rakan sebaya kamu dan buat analisis terhadap situasi tekanan yang dialami oleh rakan kamu seperti contoh di atas. Untuk memudahkan tugas kamu, cikgu telah menyediakan dua situasi yang perlu kamu selesaikan dan analisis untuk mencari apakah tindakan yang sepatutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini situasi yang pertama. Siti merupakan seorang murid yang suka memberi pinjam barangnya kepada orang lain. Kadang-kadang kawannya tidak memulangkan semula barang yang dipinjam. Siti hanya berdiam diri. Dia berasa sedih dan tertekan dengan keadaan itu. Apakah penyelesaian atau tindakan yang boleh diambil untuk Siti menyelesaikan masalahnya? Ini adalah cadangan bagaimana masalah ini boleh diselesaikan. Cikgu telah mengisi beberapa perkara untuk memudahkan tugas kamu. Yang pertama, dari segi jenis tekanan, tekanan yang dihadapi oleh Siti adalah tekanan yang negatif. Dan Siti mengalami kesan ini secara langsung. Analisis yang dibuat menunjukkan Siti tiada kemahiran komunikasi. Jadi tugas kamu ialah mencari atau menyelesaikan dengan menceritakan apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh Siti di bahagian tempat kosong itu. Kita lihat pula situasi yang kedua. Ramlan seorang pelari yang hebat di sekolahnya. Dia selalu mendapat tempat pertama dalam acara lari 100 meter. Bagaimanapun, dia tidak pernah menang acara 100 meter di peringkat daerah. Walaupun kecewa, dia tetap berazam untuk menang. Okey, kita lihat bagaimana kamu boleh menyelesaikan situasi yang dihadapi oleh Ramlan. Jenis tekanan yang dihadapi oleh Ramlan ialah tekanan yang positif. Kesannya adalah kesan secara tidak langsung dan analisis menunjukkan ini adalah persaingan sihat. Jadi, tugas kamu adalah menceritakan apa tindakan yang sepatutnya diambil oleh Ramlan untuk mengatasi kekecewaannya yang tidak pernah menang di peringkat daerah. Jadi, kedua-dua situasi ini, latihan ini perlulah kamu selesaikan dan kamu jawab di buku latihan kamu. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita mengenai tajuk dilema anak remaja. Perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan buku teks pendidikan kesihatan tahun 6 halaman 42 dan 43. Semoga apa yang dibincangkan tadi akan memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel.
Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.